Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farazana binti Rosli, nombor matrik 066284. Sebelum ini kita sudah mengetahui serba sedikit berkaitan teori Darwinisme ini. Sekarang saya akan membentangkan subtopik yang berkaitan dengan kritikan Darwinisme pula. Menurut Dr. Abdul Halim Suwaiden, teori Darwinisme ini menimbulkan banyak kritikan. Jadi kita akan sebut satu persatu secara ringkas dengan mengambil kira pengakuan Darwin sendiri tentang beberapa masalah yang sangat rumit tanpa cuba diselesaikan atau diberi jawapan. Yang pertama, innal waqi'a alladhi nushahiduhu yatanafi bi syakli hadin ma'a ma asma'u Darwin bi qanunil istifa wal baqa'i lil aslah. Realiti yang kita saksikan sangat bercanggah dengan disebut oleh Darwin sebagai undang-undang, iaitu pemilihan tabi'i atau alam semula jadi dan pengekalan bagi yang kuat. An yatajawaza mawqibus sabaki al-hayawani nuqtatul bada'i ala aqal. Jika undang-undang ini benar, maka antara kepastian yang paling jelas ialah perlumbaan tabi'i atau alam semula jadi dari haiwan tersebut sekurang-kurangnya telah melewati titik permulaan walaupun lambat dalam pergerakan evolusi dan proses pemilihan tersebut. ولكن ها هي ذي نقطة البدء لا تزال تفور بحيواناتها الضعيفة المختلفة ولا تزال تتمتع بحياتها وخصائصها المعاشية. Tetapi titik permulaan ini masih tetap menguasai sifat kehaiwanannya yang lemah dan ketinggalan dan masih terus memiliki kehidupannya dan sifat-sifat kekhususannya. Yang kedua, لا خلاف في أن كل نوع من الحيوانات تطرأ عليه خسائر ضخمة مع الزمن بسبب عواد وعوامل طبيعية مختلفة تتغلب عليها. Tidak dinafikan bahawa setiap spesies haiwan mengalami banyak kerosakan besar akibat daripada bencana dan faktor tabiat yang menimpanya. Adapun berlakunya bencana itu adalah hasil daripada persaingan yang berakhir dengan proses pemilihan yang lebih layak ataupun yang lebih kuat untuk hidup. Innal mauta wan najah minal maut kathiran ma yakunu aidan ila al-musadifatil mujarradah la ila sifati khassa fil fardi. Tetapi menurut Dr. Abdul Halim Suwaiden, keadaan itu adalah masalah lain. Setiap yang musnah dan terselamat kembali kepada kebetulan, iaitu kehendak Allah, bukannya kepada sifat khusus yang ada pada diri setiap individu. Itu yang terselamat. Apa yang jelas, mati itu bukan memilih golongan yang lemah dan yang terselamat memilih golongan yang lebih layak. Sebaliknya, perkara itu adalah kebetulan, iaitu kehendak Allah. Yang ketiga, innal mauta yatanaqadhu wal akhar ma'a ma yarahu Darwin min anna tabi'ata tasiru ma'a jama'atil ahya hasbi qanunul istifa al-aslah. Maut itu sendiri bercanggah dengan pendapat Darwin yang mengatakan tabiat atau alam semula jadi itu seiring dengan kumpulan hidupan mengikut undang-undang. Apakah dia? Iaitu pengekalan bagi yang kuat itu jika maut sentiasa menghambatnya. Kajian daripada ahli-ahli sains dalam bidang ini menunjukkan bahawa golongan yang lebih awal diserang maut ialah golongan yang lebih kuat, manakala dalam peringkat yang biasa lebih ramai yang hidup. Maka natijah ini menyalahi teori Darwin. Itu sahaja daripada saya dan akan disambung oleh ahli yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Husna binti Syuib, nombor matrik 066344. Baiklah, saya akan sambung dengan kritikan yang seterusnya. Rabi'an, in amaliyat al-istifa'i laysat harkatan aliyatan sawa'un i'tibarnaha istifa'an sani'iyan aw tabi'iyan bal hiya wasilatun tastadifu ghayatan was-sa'yu ila amaliyat al-fahmi wal-idrak. Proses pemilihan atau penapisan bukannya gerakan mekanikal, sama ada dalam bentuknya yang direka ataupun dalam bentuk asalnya yang tabi'i. Tetapi ia merupakan jalan atau cara untuk mencapai matlamat. Itu merupakan satu proses yang mana kita memerlukan daya kefahaman dan ataupun persepsi yang rumit. Jadi pemilihan bagi yang lebih layak dan lebih kuat mestilah berdasarkan undang-undang. Yang dapat membezakan di antara yang lebih layak atau lebih kuat daripada yang lebih rendahnya, yang dapat memberi sebab-sebabnya dan yang dapat mengarahkannya.
خامسا إن وقاية الحياة من أن يتسلل إليها ضعيف لا تتوفر فيه مجموعة الصفات الصالحة أيسر على الطبيعة. Sepatutnya untuk menahan si daif itu daripada terus hidup adalah lebih mudah bagi alam tabi'i daripada melupainya jika benar hidup itu di bawah kekuasaannya. Apabila si daif itu mula hidup dengan cergas dan terus menjalankan tugas-tugas kehidupan seperti spesies haiwan yang lain, tiba-tiba alam tabi'i itu telah menyedarinya lalu meragut spesies yang lemah itu bersama dengan kumpulannya yang sebaya untuk dibinasakan. Jika yang lemah dan daif itu dihukum sebagai ketinggalan lalu pupus dan hilang kerana tidak tergolong dalam kumpulan yang layak untuk terus kekal hidup, maka mengapa alam tabi'i ini mewujudkan mana yang mahu dibinasakan pada hari ini atau yang hendak dikemudiankan dari perjalanannya dalam kumpulan yang hidup? Tetapi jika kita katakan bahawa mewujudkan itu bukan dari kerja tabi'i, maka lebih patut alam tabi'i ini tidak campur tangan dalam kerja memperbaiki alam semesta ini melalui apa yang dinamakan pemilihan tabi'i, iaitu dengan membasmi dan membinasakan sesetengah kewujudan spesies yang lemah atau yang telah dalam pemilihan untuk mewujudkan dia di alam ini. Sadisan, إذا كان مبدأ الاصطفاء الطبيعي هو مبعث تطور مستمر في الكائنات الحية وكان هذا التطور يتجه دوما شطر ما هو الأصل. Jika benar prinsip pemilihan tabi'i itu menjadi punca kepada evolusi yang berterusan dalam semua kejadian dan perkembangan, dan evolusi ini terus kekal menuju ke arah yang lebih kuat dan layak, maka mengapa kita tidak menemui daya kekuatan berakal atau berfikir pada kebanyakan haiwan yang lebih tinggi peringkatnya? Dan mengapa kera atau orang utan atau yang seumpamanya itu tidak mempunyai daya kekuatan berakal seperti yang dimiliki oleh manusia? Jadi Darwin sendiri tidak memberikan penjelasan berkenaan masalah itu. Sebaliknya, beliau berkata, tidak selayaknya kita mencari jawapan yang terbatas dan terkhusus kepada soalan seperti ini jika kita menyedari bahawa kita tidak berdaya untuk memberi jawapan kepada masalah yang kurang komplikasinya daripada perkara itu. Sekian saja daripada saya. السابعة، لقد ثبت الدراسة أن كثيرا من النباتات مصر والحيواناتها لم تتغير عن وضعها خلال قرون كثيرة طويلة. Telah terbukti daripada kajian dan penyelidikan bahawa haiwan-haiwan dan tumbuhan-tumbuhan yang berada di Mesir tidak berlaku perubahan dari bentuk asal kejadiannya walaupun dalam jangka masa berkurun-kurun lamanya. Keadaan ini dapat dilihat dengan jelas pada kesan peninggalan prasejarah. Antara peninggalannya ialah Al-Asarul Al-Misriyatu Al-Qadimah, Hafazat Bitahnits, seperti bahan-bahan yang telah diawet ribuan tahun dahulu, lukisan-lukisan di batu atau hasil seni ukiran zaman purba. Tasyabahu kullu musyabbihatu as-suwaru al-baqiyatu al-yawm. Bahan-bahan peninggalan ribuan tahun ini menunjukkan reka bentuk yang sama atau sepenuhnya dengan reka bentuk pada hari ini. La takadu tafarraqu anha. Tidak berlaku sedikit pun perbezaan dari sejarah yang telah dicatatkan. Al-hayawanat al-'adidatu allati lam yatra'u ala tarkibiha منذ بداية عصر الجليد. Malahan, terdapat pelbagai haiwan dan susunan bentuk kejadiannya tidak berubah reka bentuk sejak dari zaman prasejarah, iaitu daripada zaman ais, Mesolitik, Paleolitik atau zaman yang lain, walaupun berada di bawah pelbagai kesan dan pengaruh perubahan cuaca serta udara. Innaha kasiran ma hajarat musafat syasi'an ala satahi kuratul ardiyah. Bahkan banyak haiwan yang telah berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain di atas muka bumi ini. وأخيرا ما اعتمده داروين لا يعدو من نوع مشاهدة الوصفية السادسة. لا خط ظاهرة تشابه في الكائنات الحية بدأت من خلية الأولى إلى الأرقى. Akhir sekali dapat kita katakan bahawa teori Darwin ini tidak lebih daripada sesuatu teori yang bersifat gambaran sahaja. Ini bermaksud beliau hanya memerhatikan fenomena persamaan yang terdapat pada sesuatu kehidupan, iaitu bagaimana fenomena itu bermula dari sel hidup pertama sehingga ke peringkat spesies yang tertinggi, iaitu sel manusia. Ma'alaqatu hadza tasyabahu
As-sabitu baina silsatu al-hayawanat bid'awah min asli hayawanin wahid. Persoalannya, apa hubungan yang berkait dengan dakwaan bahawa semua kehidupan berasal dari haiwan yang satu? La yumkin an yakuna farqu bainal insan wa ghairuhu minal hayawanat. Apakah tidak mungkin ada perbezaan di antara manusia dengan haiwan-haiwan yang ada pada masa lalu? لو كان سمة ميزان من دليل التجربة والمشاهدة لكان في ميسره أن يقضي على هذا التساؤل. Kalau ada bukti atau pemerhatian tentang ini, nescaya mudah bagi kita untuk mengatasi masalah atau persoalan ini. وليس داروين فقط ولا من سبقه من علماء لاستطاعوا أن يمدون بالدليل هذا القبيل. Tetapi bukan Darwin sahaja, bahkan ahli pakar tidak mampu mengemukakan bukti tentang teori ini atau seumpama dengannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurdia Majda binti Wahab, nombor metrik 066527 akan membentangkan tentang Darwinism moden. كان للانتقادات الكثيرة التي توجهت إلى نظرية داروين أثر كبير في أن تتهاوى ويمر عليها عهد من السقوط والتردي. نظرية أخرى جديدة الداروينية الجديدة بمثابة النسخة المصححة لنظرية داروين. Kritikan-kritikan yang banyak ditujukan kepada teori Darwin telah memberi kesan yang besar kepada keruntuhannya. Tetapi, segolongan pengkaji telah cuba membina teori baru di atas runtuhannya, yang kemudian disebut Darwinism moden, yang dapat dianggap sebagai naskhah pembetulan kepada teori Darwin. قد تزعم هؤلاء الباحثين العالم الهولندي هوغو دي فيريس ثم شايعه ودعمه في ذلك الطائفة من علماء الحياة إنكليزيون وأمريكيون. Teori baru ini dipelopori oleh ahli kaji purba Belanda bernama Hugo de Vries. Kemudian telah disambung dan didukung oleh sekumpulan ahli sains kaji hayat yang kebanyakannya terdiri daripada orang Inggeris dan Amerika. أهم من هذا المذهب الجديد ما قد ترجح إن هؤلاء الآخرين من أن تطور إنما يقوم على أساس الطفرة التي تحدث فجأة وبالمصادفة لا يستبين فيها سبب غائي تتسجل فورا في الذخيرة الوراثية تنتقل إلى السلالة بعامل من الوراثية. Asas terpenting kepada aliran baru ini yang dikira sebagai titik perbezaan dengan teori Darwin ialah bahawa evolusi itu berlaku atas asas kebetulan secara tiba-tiba dan secara mengejut, bukan atas asas atau prinsip pemilihan yang lebih tepat seperti pendapat Darwin. Menurut aliran ini, segala perubahan telah berlaku secara kebetulan dan tiba-tiba, yang tidak jelas adanya sebab al-ghaiyah atau sebab yang berkasat dan bermatlamat, yang akan segera terakam dalam simpanan keturunan atau warisan yang kemudiannya berpindah pula kepada keturunan melalui faktor warisan. هذا المذهب لا يقبل فكرة الاصطفاء الذي أطال داروين في افتراضها وتصورها. Jadi, aliran baru ini tidak menerima idea pilihan atau tapisan tabi'i di mana Darwin telah membuat andaian dan penjelasan dengan panjang lebar. Sebaliknya, mereka melahirkan teori kebetulan. ثم نواصل نقود الداروينية الجديدة. Seterusnya kita pergi kepada kritikan terhadap Darwinism moden. نقود الداروينية الجديدة غير أن هذه النصة مصححة لمذهب داروين استهدفت هي أخرى انتقادات قصيرة ووقعت تحت نقائض لم تجد أي مفر منها. Maksudnya, teori Darwin yang baru ni yang ia dianggap sebagai naskah pembetulan kepada teori Darwin yang sebelum ini, yang tidak kurang hebatnya menerima banyak kritikan dan berlaku percanggahan dalam teori tersebut yang tidak dapat dielakkan. Al-intiqadat awalan in at-tatur al-mafru' allazi huwa asal al-bahsu tatur takrimi wala raibi idh huwa at-tafsir muqtarah litajri asnaful hayawan ala du'ihi. Perkembangan evolusi yang diandaikan dan menjadi asas kajian sudah pasti merupakan perkembangan evolusi yang kehadapan kerana indera tafsiran yang diberi kepada peningkatan pelbagai jenis atau klasifikasi kejadian haiwan-haiwan. Fahal min sya'an at-tifrat an tantawi ala hadhihi tatur at-takrimi al-muttarat. Mana apakah sifat kebetulan atau berlaku secara tiba-tiba itu
mengandungi perkembangan evolusi yang tetap dan terus berkembang ke hadapan. Al-ma'ruf an al-tifratu innama tantawi da'iman ala sifatul intiqas wal ittirab. Seperti yang diketahui umum bahawa kebetulan selalunya mengandungi sifat-sifat berkurangan atau tidak menentu dan tidak menentu. Umma wahai al-maut wa ma yakun baina yadayhi min asbabi wa muqaddimas ila min abraz muzahir at-tifra. Adakah maut dan sebab-sebabnya merupakan salah satu daripada fenomena kebetulan yang dapat ditafsir berdasarkan faktor yang berkurangan dan tidak menentu. Fakaifa yafsuru at-tatur at-tusa'idi al-muttarar ala asasi min hazal amil al-intiqasi al-muttarab tahta wa ta'bir akhar. Limaza la tattajahu at-tifatu yawma ma fi siriha birukubil hayawani. Nuhar al-intikasi al-hilaf badalla min as-su'ud asyak ad-da'ib ila al-amam. Dengan kata lain, mengapa perjalanan evolusi secara kebetulan atau yang secara tiba-tiba pada suatu hari kelak tidak mengarah atau berpusing balik ke belakang daripada terus meningkat ke hadapan. Wala raiba an i'timadu ayyu ijabah mawdu'iyah an hazi al-as'ilah fai bi anna yuaddi ila inhiyar hazi an-nazariyah al-jadidah min asasha rikyun. Jadi untuk mendapat jawapan yang objektif kepada soalan-soalan ini sudah pasti akan meruntuhkan sama sekali teori Darwinism moden daripada asasnya. Sanian, iza kanas al-tifratu hiya allati tattakum fiya yatra ala al-kain al-hayyu min taghyir wa tatur fa iya muwajib yabqa li iftiradi nash'atul kainat al-hiyatu min asalil wahid. Maksudnya, jika perkara secara tiba-tiba atau secara kebetulan, itulah yang menguasai perubahan dan perkembangan pada kejadian haiwan. Jadi, apa perlunya lagi untuk mengadakan kelahiran haiwan daripada asal yang satu? Izmin maklum an hazal iftirad innama lakiyal qabul inda ashabin bina ala ma lahazzuhu min shibhul attisa'adi baina hazil kainat wa hiya al-mulahazah allati ja'alathum yaquluna bimubda' al-istifa'i wa intihabi asla fa idza nisaful hadha mubda' bi iftirad at-tifrah falabid min tujahil zahira at-tushabi tisa'adi al-mulsus baina asnaful ahya wa inda iz la yubki li iftirad wahidatul asal al-hayawani ay wajhul makbul wa hakaza fa inal qawl bitifrati yahmil fi tiwayahu awamil at-tadmir li fikratu tatur min sir wa naw'iyatihi asasiha. Seperti yang kita ketahui bahawa andaian ini hanya dapat diterima oleh pendukung, peminat ataupun penyokongnya sahaja kerana diasaskan kepada adanya gejala persamaan atau keserupaan yang tinggi seperti yang diperhatikan oleh mereka dalam pelbagai kejadian, iaitu pemerhatian yang menyebabkan mereka mengemukakan prinsip pemilihan dan penapisan yang lebih layak. Jadi, apabila prinsip ini telah diruntuhkan dengan andaian kebetulan, maka terpaksalah kita melupakan fenomena keserupaan yang meninggi seperti yang dapat dilihat pada jenis-jenis klasifikasi kejadian haiwan ataupun kehidupan. Jadinya, andaian ataupun hipotesis bahawa segala kejadian kehidupan haiwan berasal pada satu tidak dapat lagi diterima. Demikianlah idea kebetulan dalam teori Darwinism moden. Terkandung di dalamnya faktor-faktor yang meruntuhkan teori evolusi daripada akar umbinya, itu daripada asalnya. Salisan, inal qaul bi ihtidani kanun al-warisah lidafi' at-tifri allazi yuftarad annahu sakul haywan fi waqtu ma min umrihin an-naw'i aw as-sulali ila kifzatul tatwiriyah duna isyarah ila ma qad yaktabiru shibahu dalil ala hadhihi al-kifza laisa aksara min sitar lida'afi hadha ar-ra'yu wara'un nizam al-waritha.
Yang ketiga ialah pendapat yang mengakui bahawa undang-undang keturunan ataupun warisan ini untuk melahirkan apa yang disebut berkembang secara kebetulan, yang mengandaikan bahawa dialah yang mengarahkan haiwan pada suatu masa tertentu sepanjang umur spesiesnya untuk melompat kepada satu peringkat evolusi tanpa mengemukakan dalil dan bukti. Tidak lebih daripada tindakan untuk menutup kelemahan pendapat ini ketika berhadapan dengan undang-undang warisan ataupun keturunan. Jadi, sememangnya biasa bagi seorang pengkaji untuk bertanyakan tentang apakah dia penunjuk arah jauh suatu peringkat masa dalam sejarah di mana suatu perubahan atau perkembangan evolusi secara kebetulan telah lahir atau berlaku pada suatu spesies haiwan tertentu sebelum tersembunyi dalam kandungan warisan atau keturunan yang tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maisarah binti Baharudin, nombor metrik 068830. Sambungan daripada sahabat saya tadi. Faman ladzi yasjiluhul mizan ru'yatul ilmiyah lil mawdu' ba'da dhalik kulluhu. Dari sudut ilmiah, apakah yang dapat dirakam daripada teori tersebut? Awalan, fikratan tatawuri wa ma yatbi'uha min ijtikhabil islahihi. Idea tentang evolusi dan prinsip-prinsip yang berkaitan, seperti prinsip pemilihan yang lebih layak atau lebih kuat dan seumpamanya masih berada dalam hipotesis di mana pendalilan dan pembuktian masih bercanggah. Segala yang diperkatakan atau ditulis tentangnya masih tidak melewati batas perubahan yang terputus dan kajian-kajian beransingan yang menambahkan lebih banyak lagi kemusykilan daripada penyelesaian. ثانيا إن طبيعة هذه الصراع yakni tabiat persaingan dan pertarungan seperti yang kita bentangkan dalam teori ini adalah bersifat ketidaktentuan dalam satu maudhu' yang tertutup, bukannya bersifat manhaji atau bermetod. Untuk memahami satu perkara yang diketahui hakikatnya terbatas daerah dan saiznya. ثالثا لا يجوز إقامة أي الحكم العلمي على شيء من هذه البحوث والآراء. Tidak selayaknya kita membuat penentuan hukum ke atas kajian yang sedemikian. ولا يجوز أن نعتبرها بحد ذاتها حقيقة علمية تجاوزها العقل بالقناعة والقبول. Dan tidak seharusnya kita menyifatkannya sebagai satu hakikat ilmiah yang memaksa akal agar mengakui dan menerimanya. Kritikan dan sanggahan yang silih berganti kepada teori ini menjadi bukti yang jelas kepada hakikat tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arifah binti Mustamin, nombor metrik 056866. لماذا ينتقدون سائر النظريات التفصيلية ثم يتبينون فكرة التطوير في الجملة؟ Mengapa mereka mengkritik teori evolusi secara terperinci tetapi mereka masih berpegang kepada idea evolusi secara keseluruhannya? Anda mungkin bertanya, jika demikianlah halnya, mengapa para pengkaji dan pengkritik itu sendiri telah berbalik semula ke belakang lalu menerima idea evolusi secara keseluruhannya tanpa melihat kepada aliran tertentu yang telah kita bentangkan? Ini jawapannya. Para pengkaji tersebut tidak meletakkan atau menggariskan semua kemungkinan yang bersifat objektif yang berkaitan dengan masalah ini di bawah satu ukuran penyelidikan dan penelitian sejak awal kajian mereka lagi. Sebaliknya, mereka telah mengenepikan apa juga kemungkinan yang tidak disukai tanpa memberi perhatian dan penelitian. Jelasnya, mereka tidak mengambil kira kemungkinan bahawa hakikat yang sebenar adalah seperti yang dijelaskan oleh pencipta alam semesta sendiri. Dalam kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penyudah dan penutup semua Nabi. Kemudian, mereka telah mengurung diri dalam halakah yang tertutup atau berada di penghujung jalan mati yang tidak dapat dilaluinya lagi. Dalam batas lingkungan inilah mereka masih terus mencari dan bertanya tentang kelahiran pertama, asal kejadian, asal penciptaan dan hubungan manusia dengan haiwan yang lain.
Maka menerima sesuatu aliran tertentu yang mengandaikan idea evolusi dalam kehidupan manusia dan haiwan, sekalipun teori atau idea itu mempunyai banyak kekurangan dan percanggahan, adalah lebih hampir kepada pemikiran ilmiah daripada mengatakan bahawa bumi atau langit secara tiba-tiba telah terbelah untuk mengeluarkan makhluk yang sangat komplikasi bentuk ciptaannya, yang sungguh menakjubkan kandungan isinya, yang sanggup menggoncangkan dunia dengan daya kekuatannya, yang bercita-cita untuk menguasai bulan dan bintang di angkasa, iaitu makhluk yang disebut sebagai manusia. Tidak diragukan bahawa pemilihan ini berasaskan logik, tetapi logik relatif atau nisbi yang sesuai dengan meneliti orang yang meletakkan dirinya dalam halaqah atau daerah yang tertutup, atau orang yang terperangkap di penghujung jalan mati. Dari sini maka pemilihan tersebut dianggap logik dan benar. Tetapi pemilihan ini adalah suatu kebodohan besar jika diterapkan dengan ukuran metod induksi yang sempurna. Jika dikemukakan kepada dunia, hakikat kebenaran dengan segala keangkuhannya tanpa dikuasai oleh pengaruh keinginan, pengaruh alam sekitar, pengaruh tradisi dan pengaruh kepentingan. Adapun kita yang telah iltizam dengan prinsip induksi atau istiqra' yang sempurna, dengan penelitian kepada segala kemungkinan dan andaian, serta meletakkan kesemuanya itu di bawah suatu metod penyelidikan, maka sewajibnya kita meletakkan segala apa juga kemungkinan awalan yang ada hubungannya dengan tajuk atau bidang kajian ini dalam iktibar dan penelitian kita, termasuklah kenyataan Tuhan Yang Maha Pencipta yang mengandungi penjelasan dan tafsiran dalam masalah tersebut. Dalam hubungan ini, kita telah pun membentangkan segala kemungkinan yang diandaikan oleh aliran evolusi. Kita dapati segala kemungkinan itu mendapat kritikan dan sanggahan. Demikian juga kita lihat setiap pendapat itu pula bertentangan dan bercanggahan yang diruntuhkan oleh yang lain. Sebelum ini kita telah pun selesai mengkaji tentang kewujudan Maha Pencipta alam semesta, iaitu keyakinan yang berasaskan bukti dan dalil ilmiah yang qat'iyah. Manusia ini berkembang biak daripada keturunan bapanya yang pertama, Adam AS, yang dicipta oleh Allah SWT, dikurniakan dan disediakan dalam dirinya dalam kefahaman. Diajarnya bahasa dan daya mentadbirkan segala sesuatu melalui nama yang diilhamkan. Seorang yang berakal dan berfikiran waras dan bebas, yang tidak dikuasai dan dipengaruhi oleh apa-apa pun kepentingan, tidak akan teragak-agak setelah kita mengimani Allah SWT, para rasulnya dan semua kitabnya, untuk mengatakan perlunya kita menolak ke tepi keraguan dan kesangsian, kemudian mempercayai khabar yang benar, yang sabit dan sampai kepada kita melalui jalan yang yakin, qat'i dan mutawatir. Adapun tentang kejadian haiwan lain yang bukan manusia, maka bagi setiap yang berakal dan berilmu memang layak mengkaji dan menyelidik sekiranya mereka mahu berbuat demikian, kerana Al-Quran tidak menceritakan kisah kelahiran dan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini binti Muhammad Syamsuddin. Akhir sekali, fikratu tatawu syai'un wa tadarruju mutarasifu bainal ajnasi syai'un akhar. Idea evolusi dan peningkatan yang tersusun di antara spesies-spesies adalah suatu perkara lain. Perlu kita ingat bahawa segala yang telah kita jelaskan hanya berhubung dengan andaian kelahiran manusia melalui proses evolusi yang silih berkembang daripada satu spesies haiwan kepada spesies yang lain sehingga berakhir pada spesies manusia. Seterusnya, adapun peningkatan yang tersusun rapi dari jenis yang rendah kepada yang lebih tinggi dalam kejadian di alam semesta, bermula daripada peringkat alam jamadat, kemudian kepada alam tumbuhan, lantas kepada alam haiwan dan seterusnya kepada alam manusia, adalah suatu hakikat yang telah pun sabit sejak zaman dahulu sehinggalah ke hari ini, yang tidak dapat dinafikan oleh mata kita, apatah lagi oleh akal dan ilmu. Akhir sekali, para ulama Islam telah membincangkan fenomena ketersusunan yang meningkat ini, yang membuktikan dengan jelas kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Pencipta, dan keagungan seni ciptaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ismahani binti Misri, nombor metrik 066938. Baiklah seterusnya, awalan fahadhihi haqiqah qa'imah kama hiya mundu aqdamul unsur. Thaniyan ad-darwiniyun wa nahwahum min tatawur kullu naw' minan naw' alladhi dunihi sawa'i binisbah lil insan wa ghairihi. Maksudnya di sini fenomena ini mempunyai satu hakikat deskripsi yang dapat dilihat dan disaksikan, yang juga masih terus berlaku sejak zaman berzaman dan masih terus dikaji dan diperlihatkan oleh orang-orang yang berakal, lebih-lebih lagi pengkaji dan juga penyelidik.
Maksud yang kedua, hakikat ini tiada kaitan langsung dengan aliran Darwinisme yang mengandaikan bahawa setiap spesies itu lahir daripada proses evolusi pada spesies yang lebih rendah. Maksudnya secara ringkas di sini, para pengkaji dan penyelidik yang mengkaji tentang fenomena evolusi ini, mereka masih lagi tidak menjumpai kata putus ataupun jawapan maupun kesimpulan mengenai asal-usul manusia. Mereka mengatakan bahawa manusia itu berasal daripada kera dan kera itu merupakan spesies yang lebih rendah. Jadinya, mereka mengatakan bahawa manusia itu berasal daripada spesies yang lebih rendah. Salisan, anna ba'da mimman la tazal tastahwihim wuhuthul gharibiyyin wa afkarihim yabahathuna li kulli fikrah yakulu biha bahithul gharbi an ta'kidu laha fi butunil Quran aw sunnah aw min ulama'ul muslimin. Tetapi yang agak menghairankan di sini, terdapat lagi sesetengah golongan yang masih lagi terpengaruh dengan penyelidikan barat dan mereka berusaha untuk mencari sokongan daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah maupun daripada tulisan sesetengah ulama Islam yang dapat menyokong pendapat yang dikemukakan oleh penyelidik barat. Rabi'an, walamma sami'u binazriyatut tatawur asra'u yabhathuna an mu'ayyidu laha fi ay masdarul Islam. Khamisan, law anna aliman min ulama'ul muslimin sabaqa Darwin ila nazriyatuhu allati ja'a biha lamma dalla dhalika ila ala sabaqa dhalikal alam alaihi fi sakhaf wal batil. Maksudnya, jika terdapat salah seorang ulama daripada ulama Islam yang telah mendahului Darwin dengan teorinya, maka mereka termasuk dalam perbuatan kerja yang karut dan batil. Maksudnya secara ringkas di sini, perbuatan membenarkan maupun mengiyakan teori Darwin itu adalah perkara yang karut dan batil dan termasuk dalam perbuatan yang zalim. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Syukran.